Detik pertama kali berjumpa dengan bakal mertua adalah detik yang paling mendebarkan buat mana-mana lelaki di luar sana. This is a make or break moment for the relationship. Tanpa restu ibu bapa, tak ramai anak gadis di luar sana nak proceed dengan relationship tersebut. Jadi dalam episod kali ini, saya akan berkongsi beberapa tips yang ampuh berkesan dan terbukti yang anda boleh gunakan dalam pertemuan pertama anda dengan bakal ibu bapa mertua anda. Sebentar lagi saya kongsikan. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Bajet Best bersama saya, anda Sabri Hasan. Baiklah, seperti telah saya janjikan sebentar tadi, dalam episod kali ini saya akan berkongsi beberapa tips yang anda boleh aplikasikan dan garanti menjadi ketika anda berjumpa dengan bakal ibu bapa mertua anda. Macam mana saya tahu? Saya sendiri telah melakukannya beberapa kali sebab yalah, ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. Jadi saya telah test, insyaAllah setakat ini menjadi. Di samping juga, saya pernah, macam mak saya pun memang dah ajarlah kalau nak pergi jumpa bakal mertua, jangan buat malu keluarga, kena macam ni. Saya aplikasikan dan saya improvisekan untuk sesuai dengan keadaan hari ini. Pertamanya, benda yang paling penting. Ada orang cakap, kenapa nak kena buat macam tu, kenapa kena nak buat macam ni, kenapa tak jadi diri sendiri. Okey, kita bukannya berpura-pura. Itu saya nak highlight. Kita nak jadi diri sendiri, tapi kita nak jadi the best version of ourselves. Kita tak nak hipokrit, tapi pada masa yang sama kita nak tunjukkan diri kita yang sebenar dan yang terbaik. Sebab bila jumpa dengan ibu bapa mertua ni, bukan kita jumpa kawan-kawan. Kalau something happen waktu kita jumpa tu, kita mungkin tak dapat bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta tu sehingga ke akhir usia. So no happy ending. Itu satu. Keduanya, lebih teruk lagi, kalau kita boleh bersama dengan orang kita sayang sekalipun, tetapi dengan impression yang teruk kita bagi waktu first time jumpa tu, rumah tangga kita mungkin tak berapa nak bahagia. Lepas kita kahwin, kita balik kampung, mungkin kita tak rasa selesa sebab kita ada rekod buruk. Okey, jadi kita tak nak benda tu semua. Jangan jadi amatur, jadilah profesional. Tips yang pertama, datang seorang. Baiklah, saya tak kisahlah anda bawa kawan anda lagi tak handsome, lagi buruk, lagi jahat, lagi buruk, lantak dan sebagainya. Tak nak. Anda bersedia, lelaki gentleman datang seorang. Sebab kalau anda bawa kawan, dia akan jadi payah. Stakeholder pada hari itu, anda kena jaga kawan anda dan juga kena jaga keluarga bapa mentua, keluarga mentua. Sebab tak manis pula kalau anda bawa dia, kemudian anda bercakap dengan keluarga bapa mentua dan anda biarkan dia seorang-seorang. Itu satu. Kemudian anda mungkin boleh pesan pada dia, kau pandai-pandai bawa diri sebab aku nak entertain bapa mentua aku. Tak boleh juga. Orang akan tengok macam mana anda handle kawan anda. Itu satu. Kalau kawan anda tu lebih baik sikit daripada anda, walaupun anda rasa anda lagi handsome, anda lagi baik, anda lagi soleh, tapi risiko tak berbaloi. Jadi kalau anda pergi, datang seorang. Tak payah nak bawa kawan. Dengan tips saya beri ni, anda yakinlah persediaan tu dah cukup. Di ilmu di dada tu dah ada. Jadi go alone. Yang kedua, pastikan anda datang sebagai hero. Jangan datang sebagai pelakon tambahan. Apa maksud saya? Bila anda pergi untuk kali pertama, kali kedua, ketiga, keempat, terpulang pada anda. Ini tips untuk kali pertama. Untuk kali pertama tu, pastikan majlis itu, bukan majlis lah, pastikan anda memang ditunggu-tunggu pada ketika itu. Bermaksud, jangan pergi sebab hari jadi anak saudara, jangan pergi sebab kenduri kahwin adik, kenduri kahwin kakak, tak nak. Ataupun tak nak open house hari raya, no. Sebab akan ada tetamu-tetamu lain yang akan judge anda pada ketika itu. Ataupun dia orang tak judge anda pun, anda nak menyesuaikan diri itu susah. Waktu tu attention bapa mertua dan mak mertua anda mungkin bukan 100% kepada anda. Dia orang nak kena ke sana, ke sini, ada nak uruskan makanan, nak ambil air, nak keluarkan kuih, nak entertain ada saudara baru sampai. Benda-benda tu kita tak tahu. Susah benda di luar kawalan kita. Kalau untuk jadikan sesuatu benda tu perfect ataupun mantap, kita kena plan. Supaya benda-benda yang dalam kita, supaya kebanyakan benda berada dalam kawalan kita. Kita kena minimalkan potensi-potensi benda yang di luar kawalan. Supaya tak terjadi kemalangan. Contohnya kalau buat open house hari raya. Katakan bos bapa mertua anda datang. Anda pun ada kat situ. Mestilah bapa mertua anda kena lebihkan bos dia. Jadi dia tak dapat nak time interaction tu dengan anda banyak. Satu. Keduanya, kalau katakanlah anda datang mungkin terlewat sikit bos ataupun something yang senior, seorang yang bapa mentua anda perlu entertain tadi ada daripada awal sampai habis dan tak ada titik nak balik, anda pula dah nak balik. Macam mana? Adakah anda nak kena jumpa bapa mentua anda tu? So, dia jadi awkward situation kat situ. Jadi, jangan
datang sebagai hero. Kebanyakan perempuan, dia nak paksa lelaki datang ke rumah dia, jumpa parents sebab nak tunjuk komitmen, etc. Dia tak begitu memahami keperluan lelaki perlu datang sebagai hero ni. Jadi lelaki kena faham. Cakap dekat perempuan, kalau anda dipaksa untuk datang ketika hari raya open house, ketika majlis hari jadi anak, adik dan sebagainya, cakap dia, sayang, okay, I understand that you nak I tunjuk komitmen, nak jumpa parents. Tapi bukan minggu ni. I can do it next week. Or I can do it this week, but not that week. Jadi make sure waktu tu anda tak ada apa-apa event lain. Anda datang memang nak memperkenalkan calon kepada keluarga. Itu saja eventnya. Kalau anda cakap, oh nanti kalau aku seorang-seorang datang, memang event tu dedicated untuk aku, habislah, kena semua attention is to me. Kena interview bagai. Tak apa. Kalau anda pergi dengan event lain pun, anda tetap akan kena interview. Benda tu tetap akan terjadi. Anda tak boleh elak interview. Anda tak boleh elak fokus. Sebab anda memang dah datang nak masuk dalam keluarga itu. Tapi better anda datang sebagai hero. Now you have control on what you say. Kalau apa terjadi pun, kalau kena reject pun sebab anda salah cakap, salah buat atas diri anda sendiri. Bukan something yang orang lain buat menyebabkan anda powerless, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi datang sebagai hero. Ketiga, waktu yang sesuai adalah dalam 1.5 jam hingga 2 jam lebih. Sedikit, 2.5 jam. Tempoh duration anda perlu berada di rumah bakal mertua. Terlampau pendek orang cakap anda macam tak sudi. Terlampau lama anda akan cenderung untuk buat benda-benda yang terlampau comfortable dan anda mungkin menjejaskan peluang anda. Kita tak nak overstay our welcome. Nak duduk lama-lama bila dah lepas kahwin nanti. Sekarang, women business, kita datang 1.5 jam hingga 2.5 jam itu adalah tempoh yang ideal. Saya suka datang pada pukul 11 ataupun pada pukul 3 petang. Kenapa? Sebab kalau kita datang pada pukul 11, automatik lepas kita akan lunch sekali, automatik lepas lunch pukul 12.30 kita boleh balik sebelum masuk waktu Zuhur. Satu. Kalau nak sembahyang Zuhur pun tak apa. Tapi saya nak bagi option untuk anda supaya anda boleh balik sebelum pukul 1. Jadi anda boleh datang pukul 11, balik pukul 12.30, 12.45 selepas lunch. Ataupun kalau diorang lunch pukul 1, anda boleh balik pukul 1.30, tak ada masalah. Pukul 3 pula, kenapa pukul 3? Sebab pukul 3 automatik anda boleh balik pukul 5, 5.30 macam tu. Sebelum masuk waktu maghrib, sebelum pukul 6. Kalau katakanlah anda datang pukul 9, pukul 9 sampai pukul 12, 12.30, 1, dia mungkin terlampau lama. Sebab anda kena berborak dengan bapa mertua anda, dengan ibu mertua anda. Kadang-kadang sebab kita nak berborak dengan orang tua ni, ada orang boleh, okey, dia datang natural dengan diri dia. Ada orang dia kena readykan topik, nak tanya apa, dia kena practice. Jadi takut kalau lama sangat dia dah habis topik. Kita tak nak macam tu. Kita nak nampak, sebab dia ni beza profesional dengan amatur tau. Kadang-kadang orang jumpa, best lah cakap dengan dia tu, macam dah lama kenal. Sebenarnya, pertamanya mungkin chemistry tu ada satu. Satu lagi, mungkin orang yang dah lama kenal tu dia memang pandai bersosial. Dia tahu, aku ada topik-topik banyak ni. Topik-topik ni aku boleh lenjan sampai 2 jam je. Lepas 2 jam, habis topik. Memang jadi awkward. Jadi kita tak nak juga situasi tu terjadi. Jadi tempoh yang sesuai adalah 1.5 jam hingga 2.5 jam. Dan kalau saya personally, saya prefer pukul 11 ataupun 3 petang. Avoid waktu malam, avoid waktu maghrib. Sebab anda tahulah kan, kalau kena sembahyang berjemaah waktu maghrib dan isyak, okey, bukanlah kita tak nak. Boleh je. Ada orang tak ada masalah. Cuma kita nak avoid nervous tu. Bukan senang. Ada orang boleh buat dengan tak ada masalah. By all means, ikut keselesaan anda. Tapi saya nak cerita secara general. Tips seterusnya adalah anda kena start conversation. Cara the art of conversation dengan orang tua, dengan bakal mertua ni macam ni. Anda kena tanya mereka soalan. Oh, dah lama pakcik duduk sini? Oh, besar je rumah pakcik? Oh, susah juga cari jalan kat sini? Okey, itu real case. Walaupun nampak bapak bodohnya tanya. Macam saya hari tu, contohnya jalan tu jalan kenari, jalan-jalan nama burung. Kita gunakan tu sebagai pembuka kata, pembuka bicara. Cakap, oh kat sini lorong-lorong dia nama buah nama bunga Lepas tu nanti bakal bapak mertua tu akan cakap, kat sini ni dekat depan sana nama binatang kat sini. Jadi dia dari situ je. Sebab bapak mertua kita pun susah juga nak berbual dengan kita. Sebab awkward, lelaki sama lelaki, kita pula nak kahwin dengan anak dia is not easy. Terusnya, jangan tengok TV sangat. Conversation must happen. Anda kena tanya, lontarkan soalan supaya mereka tak kurang bertanya anda. Kalau anda tak tanya, kalau contohnya anda biarkan benda tu jadi silent, so awkward, tak tahu cakap apa,
Nanti dia orang akan tanya, kerja mana? Akan jadi soalan tu bertubi-tubi. Belajar dekat mana, dah lama kerja, bla 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 bla. Kalau anda tanya mereka, bukannya mereka tak akan tanya soalan tadi tu. Tetapi kalau katakanlah ada dalam 2.5 jam tadi kan. Kalau anda tanya 20 soalan, mungkin dia orang boleh tanya 10 soalannya balik. Tapi kalau anda tanya 5 soalan, mungkin anda kena tanya 35 soalan. Jadi anda kena, the conversation tu, anda jangan harap macam ping pong, ping pong, ping pong. Masa anda tanya, dia jawab. Anda tanya, dia jawab. Anda tanya, dia jawab. Dia tanya, anda jawab. Tak semestinya. Kalau tak smooth, conversation tak smooth, jangan risau. Tukar. Tanya soalan, tanya soalan, tanya soalan, tanya soalan. Dan tanya apa-apa soalan. Pakcik kerja kat mana? Dah lama kerja pun boleh tanya juga. Sebab di first time anda jumpa dia, anda boleh tanya macam-macam. Pakcik asal orang mana? Macam-macam. Okay? Terusnya, anda kena tahu stakeholder. Stakeholder yang anda perlu impress biasanya adalah ibu dan bapa mertua. Ada mungkin kakak-kakak, abang-abang, bapa mertua, tapi mereka bukan stakeholder utama. Yang paling penting, the conversation must happen dengan ibu dan bapa mertua. Kalau dah tak ada ibu ataupun tak ada bapa mertua, kena tengok siapa yang key decision maker. Siapa yang dominan dalam keluarga tu. Maknya ke, abangnya ke, kalau tak ada ayah kan. Itu stakeholder yang anda kena tackle hati dia. Bukan tackle hati, yang kita kena conversation banyak dengan dia. Supaya dia rasa dia ada chemistry dengan kita. Ingat? Attraction is not a choice. Kita kena biarkan diri kita untuk attraction tu happen. Tips terakhir, yang ni saya dapat daripada mak saya. Cuma saya improvise. Mak saya cakap, bawa coklat. Bawa gula-gula. Kenapa? Sebab cara yang paling mudah untuk ke hati seorang dewasa ni, ataupun ke hati seorang mana-mana ni, nak masuk dalam keluarga orang, adalah dengan tackle kanak-kanak. Bila kita nampak kita baik dengan anak dia, dia nampak kita boleh mesra dengan budak-budak, dia orang lembut hati. Dia orang rasa macam kita ni penyayang. Kita ada kriteria-kriteria seorang bakal bapa dan suami yang bagus. Mak saya cakap bawa coklat. Tapi saya fikir sekarang ni musim panas. Kalau kita bawa coklat, nanti coklat cair akan dalam seluar. Kalau kita nak bawa gula-gula, takut budak tercekik gula-gula. Jadi saya bawa sugus. Sebab sugus, dia panjang ni, sejengkal tapi ada banyak. Jadi kalau ada banyak budak-budak, kita boleh bagi semua budak-budak tu satu. Ataupun kalau anda tak tahu sugus tu apa, gula-gula gami tu, yang tu. Sekarang, macam mana cara dia? Kalau ada nampak budak-budak, bila anda dah duduk, dah settle down, dah borak-borak sikit, budak-budak akan lalu depan anda. Lepas tu mungkin kalau nampak budak tu macam, kalau nampak hostel tengah nangis, janganlah pergi sentuh-sentuh pula. Tapi kalau nampak dia tengah lari tengah, ada orang datang kat rumah kan, kita pun boleh belai, usap kepala dia, bagi dia gula-gula tu. Jadi dia pun akan suka main-main kat kita, lese-lese. Kita pun usap kepala dia. Dah, point made. Yang kita ni mesra dengan budak-budak. Kalau ada banyak budak-budak, utamakan yang keluarga lah. Utamakan yang anak-anak buah dia ke, anak abang dia ke, anak kakak dia. Tapi kalau sugus tu biasanya ada dalam 10, should be okay. Baiklah, itu saja tips daripada saya. Sharekan pengalaman dan berjumpa dengan bakal mertua. Saya jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.